Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kelas 3A dan 3B untuk subjek PAD 240. So hari ini pada minggu yang ke-7 kita masih lagi struggle. Okay, tak sampai separuh lagi. We are only to cover chapter 3, okay, topic 3, the legislature. So in this topic, you are going to learn about the definition and functions of the legislature, iaitu badan pembuat undang-undang, okay, badan perundangan lah, okay, lebih mudah ya. And then lepas tu kamu akan belajar tentang appointment and removal of members of the legislature. So fahami, kenali siapa tu legislature, iaitu badan pembuat undang-undang ataupun badan perundangan. Kalau kat Malaysia macam parlimen lah. Okay, so bagaimanakah mereka ni dilantik dan bagaimana mereka ni di-remove, okay, daripada jawatan sebagai ahli badan perundangan. And then kita akan tengok dua jenis legislature, iaitu the unicameral and bicameral legislature. And then we are going to look into the advantages and disadvantages of both types of legislature. And then kita akan tengok sedikit sebanyak perbezaan antara upper house, okay, rumah dewan yang atas dengan dewan bawahan antara US, Britain and Malaysia. Dan kita akan tengok kepada dia punya main function dia, iaitu bagaimanakah proses perundangan ataupun orang kata proses membuat undang-undang, dan juga bagaimanakah amendment ataupun orang kata pemindaan, okay, pindaan perlembagaan dibuat. Yang ni merujuk kepada kaedah-kaedah atau proses-proses di negara kita. And then kita akan tengok kepada delegated legislation and subsidiary legislation. Yang ni kedua-duanya adalah jenis-jenis legislation lah, okay. And then kita tengok direct legislation, iaitu referendum and initiative. Dan last sekali kita akan tengok kepada legislatif, badan pembuat undang-undang, badan perundangan dari segi perspektif Islam. So can you see my notes? Can you see the notes, class? Yes, madam. Alright. So kita tengok dulu apa itu maksud dan fungsi legislature ya. Okay. Okay, legislature adalah first government body. Okay, badan yang pertama di Malaysia. Okay, di dalam kerajaan lah. So sebab tanpa, jika dia tak buat undang-undang lagi, bagaimana perkara ataupun proses-proses lain nak berlaku. So kalau kat Malaysia, parlimen. Tapi kalau kat US, kita panggil sebagai Congress. Okay, so it is a body responsible for making laws, policy or amendment of laws. Ini adalah satu badan yang bertanggungjawab untuk membuat undang-undang, polisi dan juga meminda undang-undang. So undang-undang dalam negara, inilah badan yang membuatnya, iaitu legislature lah. Ianya occupies a superior place lah. Okay, so dia memang duduk tempat yang tinggi lah, okay, badan pembuat undang-undang ni. Eksekutif dan judiciary, okay, badan eksekutif, badan pelaksana dan badan kehakiman tidak boleh berfungsi sehinggalah legislature itu berfungsi. So ini juga mempunyai ciri-ciri yang unik seperti yang dikatakan oleh Nelson W. Polsby lah. Okay. So kita tengok apakah ciri-cirinya. So nanti kalau ada esei menanyakan apakah maksud legislature, selain daripada yang atas tadi, kamu boleh masukkanlah ciri-ciri ni. Ini lebih detail lah. Okay, menurut Nelson W. Polsby, the first characteristic of legislative body is they are official government agencies. Okay, tidak syak lagi mereka adalah orang kata kaki tangan kerajaan, pegawai kerajaan. Okay, this body is part of government. Okay, badan pembuat undang-undang adalah sebahagian daripada kerajaan. They work for government like executive and judiciary branch. Okay, mereka bekerja untuk kerajaan sama juga macam badan pelaksana, iaitu Perdana Menteri dan Kabinet dan juga kehakiman. So dia legislature, membuat undang-undang. Okey, ciri-ciri yang kedua yang madam nak cerita kat sini adalah multi-member. Yes, badan perundangan dia tidak sendiri, dia tidak berseorangan, dia tidak solo ya. Dia mempunyai ahli yang ramai, multi. Okey, multi membawa maksud
ramailah multi-members. Okay. The members of legislative is more than one. Okay. Bukan satu kepala je yang membuat undang-undang, meminda undang-undang, ini lebih. Okay. Okay. Dekat Malaysia Parlimen, kita ada Dewan Rakyat, iaitu lower house, iaitu kita ada 222 orang ahli yang ni yang dilantik melalui pilihan raya, dan juga kita ada upper house ataupun senator, ataupun kita kenali dengan lebih mudah lagi sebagai Dewan Negara yang mempunyai 70 ahli. Okay. They are directly elected by the citizens lah. Yang ni kalau Dewan Rakyat lah. Okay. Ataupun House of Representative. Okay. Lower house. Okey, mereka dipilih secara langsung oleh kerajaan, oleh rakyat melalui proses pilihan raya. Okey, members of Dewan Rakyat Malaysia are directly elected in general election. Yes. Ahli dalam Dewan Rakyat tu dipilih secara terus di dalam pilihan raya umum, tapi untuk Dewan Negara pula 26 darinya ada adun, dilantik dari adun, okey, yang daripada negeri, mereka pilih 26, dan setiap negeri tu kan kita ada 13 negeri kan, okey. So setiap tu kita pilih 2 orang untuk dalam senator, and then pilih lagi 2 orang, okey, untuk setiap negeri, dan 44 lagi dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, raja kita termasuklah 4-nya dipilih untuk mewakili wilayah persekutuan. Okey, so dia datang daripada berbagai-bagai background lah. Why? Sebab negara kita perlu ada wakil, dan wakil tu tak bolehlah wakil daripada satu orang je, dia kena wakil daripada banyak-banyak kelompok, supaya dengan itu diharapkan suara rakyat kita dengar lah, kita cover. Okay. Okay, their members are formally equal lah, dan ahli-ahli ni tidak ada siapa yang rendah, siapa yang tinggi. Mereka ni sama sahaja. Okay. Mereka adalah sama. Okay. Dari segi kuasa, sama taraf, dan setiap orang boleh bersuara lah dalam parlimen. Kita tengok mana-mana daripada parlimen Paguh ke, parlimen Tangga Batu ke, parlimen dekat mana-mana lah boleh bersuara. Okay. And then bagaimana mereka membuat keputusan? Ciri-ciri yang kelima ni bermaksud mereka membuat keputusan by deliberating on alternatives. So if we have the alternatives, okay, so dia ada 2-3 options lah. So mereka menentukan ataupun membuat keputusan bila melihat dengan betul-betul option yang ada tu. So it means that kerajaan tidak membuat sesuatu undang-undang atau satu perkara terhadap rakyat secara sembrono lah. Mereka deliberate. Deliberate ni orang kata betul-betul look closely, tengok betul-betul apa baik buruknya, and then lepas mereka pertimbangkan, barulah mereka pilih alternatif yang terbaik untuk rakyat. Okay. All the alternatives will be considered. Segala alternatif akan ditimbang. All options are weighted according to the benefits and weaknesses as well as costs to implement it, and not to forget how rakyat will react. Okay. So dia akan ambil kira lah. Okay, ambil kira orang kata lama mana, berapa, okay, berapa kos yang digunakan, rakyat suka ke tak, barulah dia arrive, okay, at the decision. Okay, they register decision by counting the votes of their members. So macam mana dia buat keputusan? Sekali lagi, demokrasi iaitu berpaksikan kepada majoriti diambil kira. Maknanya dia tengok kalau kebanyakan ahli dewan setuju, mengundi setuju pada sesuatu usul tu, dia akan laksanakan. Kalau tak. Okay, kalau tak ada majority, tidak boleh. Okay, most of the bills need to have simple majority votes from the members to be passed. Okay, kebanyakan bills tu mestilah ada undi simple majority daripada ahli-ahlinya lah. Okay. Okay, tapi dalam beberapa perkara 2/3 majority diperlukan untuk meluluskan rang undang-undang tu. Okay, bills tu rang undang-undang ya. Okay.
So maksudnya ini biasanya hal-hal yang berkait rapat dengan peruntukan dalam perlembagaan. Contohnya macam undi 18. Kalau hal-hal pilihan raya dalam perlembagaan tu dia memerlukan 2/3 ataupun at least 148 undi di Dewan Rakyat supaya round undang-undang tu boleh proceed lah. Okay. So votes undian daripada ahli-ahli parlimen tu akan menentukan sama ada round undang-undang tu menjadi undang-undang ataupun tidak. Okay, so this is Dewan Negara lah. So kalau kamu tengok Dewan Negara cuma ada 70 orang ahli, 70 senator. So inilah dia punya kata cara dia. Okay. Number of the senators appointed by the king and by the state legislature. Kalau kamu tengok appointed by the king 40, daripada Kuala Lumpur 1, Labuan 1, Putrajaya tak ada pula. So total 42. Ni daripada Johor semua 22, setiap negeri 22 orang, so tambah 26. So jadi 68. So biasalah kadang-kadang memang mereka sengaja kosongkan, tak cukup pun 70. Okay, so currently we have 68 senators. Okay. Media dah cover belum ni? Madam dah habis function. Sepatutnya hari ni kita sambung yang appointment. Itulah Medan rasa Medan dah. Astaghfirullah. Medan rasa Medan dah ajar. Dah tengok gambar ni. Betul tak? Betul Madam. Korang pun tak ingat. Korang pun nak tegur Medan daripada awal-awal. Baru perasan. Alah, Medan rasa macam ayah aku dah ajar ni. Macam dah pernah ajar ke saya lepas ke kelas lain. So ni dah juga kan? Dah. Kurang. Kita dah habis function. 10 minit sakit tekak Medan menerangkan. Function dah habis juga kan? Dah. Kita kena sambung yang appointment. Geram betul lah kat sini. Kita cuti lama sangat ya. Okay, so tak apalah, tadi kira kita review balik lah. So kita tengok kan, itu adalah ahli parlimen, itu adalah badan pembuat undang-undang. So bagaimana lantikan dibuat? Okay, so kamu kena ingat dia ada dua, parlimen dengan DUN. Okay, members of the legislative bodies in the unicameral and lower house in the bicameral system are elected through national election or by election. So kok mana pun tidak boleh main-main pilih nak jadi ahli parlimen, jadi wakil rakyat, tak boleh. Kena melalui pilihan raya. Tak kisahlah pilihan raya besar, pilihan raya umum, general election, ataupun pilihan raya kecil kerana adanya kekosongan pada satu kerusi and then perlu buat pilihan raya kecil. So barulah boleh jadi ahli parlimen. Okay. So in Malaysia, Senate macam mana cakap tadi dilantik oleh kerajaan, oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri lah. Okay, dan setiap orang, kita semua ni yang duduk dalam Malaysia layak untuk menjadi ahli. Okay, tapi kalau jadi kamu kena berumur tidak kurang daripada 30 tahun. Masih 30 tahun baru boleh. Tapi kalau untuk Dewan Rakyat, macam apa orang kata, Syed Saddiq kan, muda lagi 21 tahun ke atas dah boleh lah. Okay, so sekarang ni pun dia dah baiki 18 tahun ya. 18 tahun dah boleh jadi wakil rakyat. Bayangkan. 18. Okey, sebab dah diubah, selain daripada mengundi tu boleh 21 tahun, 18 tahun, wakil rakyat juga boleh 21 tahun dan efektif bila Disember ke September itu. Okey, tapi dah efektif lah. Okey. So, okey, bagaimana pula itu tak ada melalui pilihan raya. Okey, yang tu kamu clear pilihan raya kecil ke, pilihan raya umum ke, pilihan raya negeri ke. Okey, so itu cara bagaimana nak jadi ahli parlimen. Okey, tapi bagaimana pula cara seseorang itu tidak layak ataupun dah jadi ataupun nak jadi tapi tak layak, ataupun dah jadi boleh jadi ditarik balik. Okay, diterminate sebagai ahli parlimen ataupun ahli badan pembuat undang-undang ni lah. Ini termaktub jelas dalam artikel 48, perkara 48, Perlembagaan Malaysia menceritakan tentang bagaimanakah keahlian ahli parlimen boleh ditarik semula. Alright.
Okey, ingat perkara 48. Okey. So, yang pertama sekali, he is and has been found or declared to be of unsound mind. Tidak waras. Bila dia didapati ataupun diisytiharkan tidak waras, sakit mental, dia tidak layak lagi untuk menjadi ahli parlimen. So, kursi dia mesti dikosongkan. Dia digugurkan dari jawatan ahli parlimen. Okey. Ramai orang sekarang tak waras, stres. Okay, so kita pun kadang-kadang madam pun sakit gigi, jadi tak waras juga nak marah semua orang. Ni ada lagi ni. Sekejap Kenapa Syah? Ya, ada orang call. Sekejap. Kenapa bang? Saya kelas. Ya. Kenapa bang? Dia kata kalau tak ada orang diikat je. Ada, tak apa, ikat je dia kata-kata ada orang. Okey. Apa ada? Taklah. Tak ada apa dah, kena belah ni, okey. Ambil hisap, kau tengok sedap ni. Sana. Bising macam ni. Senyap kan? Okey, so ambil main telefon. Okey, yang kedua, situasi yang kedua, bagaimana seseorang tu boleh digugurkan daripada jadi ahli parlimen jika dia bankrupt. Masalah duit ni bahaya Jika dia bankrupt. So, TikTok pula dah. Okay, so bila dia bankrupt dan belum dilepaskan, dia tidak layak. So bankrupt ni maksudnya apa? Hutang dia lagi banyak daripada duit yang dia ada. Senang je. Okay. Jika dia ada, yang ketiga, situasi yang ketiga, bagaimana seseorang ahli parlimen boleh terlucut jika dia ada syarikat perniagaan. Maknanya dia ada tempat income dia. Sebab ahli parlimen dilarang untuk ada apa-apa macam syarikat ke apa yang membawa kepada dia ada duit, ada profit. Sebab kita tak nak dia ni sibuk berniaga, tak jadi wakil rakyat pun. Itu situasi yang ketiga. Yang keempat, he has failed to lodge and return of election expenses required within time and manner required. Okay. So, mama tengah kelas. So, kejap boleh macam ni. Mama tengah kelas, bising sayang. Bising sayang, duduk kat luar. Mama tengah kelas. Slow sikit. Okay, so bila ada pilihan raya, wakil rakyat calon ni dibenarkan untuk berbelanja. Sekejap nak marah dia ni. Slow sikit. Mama tengah kelas, slow. Okay, ianya, maknanya orang kata, geram, kamu tahu tak? Geram. Okay, ada perbelanjaan, maknanya nak beli macam-macam perbelanjaan pilihan raya, banner apa semua tu, bukanlah banner, poster. Okay, nanti kamu akan tengok. Sebab kalau nak bertanding, Part 3 ramai akan bertanding. Kamu akan diberi wang oleh MPP untuk berbelanja, untuk berkempen. Kempen. Okay, so lepas dah habis pilihan raya, diorang kena buat pelarasan lah. Ya Allah, usuk. Tolong, usuk. Mama tengah kelas. Aduh, Mama tengah kelas sayang. Please lah. Wih, hebatnya. Wih, biskut je ni. Slow sikit. Tak apa, nak tengok slow sikit. Slow sikit. Wih. Okay. So, dia kena mengemukakan penyata perbelanjaan belajar. Beli berapa banyak. Kalau dia gagal untuk menyatakan duit tu dia belanja kat mana-mana, boleh tarik. Maknanya sangat serius kalau kita buat satu program and then kita dapat duit and then kita tak buat pelarasan. Why? Kat mana kita belanja? Kat parlimen pun macam tu. Gagal untuk menceritakan, membuat pelarasan lah tentang perbelanjaan pilihan raya. Okey, yang seterusnya, yang kelima, ini agak menarik lah. Jika ia didakwa oleh satu kesalahan dekat mana-mana court. Aduh, kelas tak boleh. Stres lah madam. Sayang ke lah. Ya dia. Dekat luar pula.
Sorry korang. Stres. Nampak tak muka madam? Korang nampak tak muka madam? Nampak, madam. Stres. Sekejap nak tengok muka madam macam mana. Duduk kat luar rumah sampai. Bolehlah tu. Okay, clear tak dengar suara madam? Clear. Clear. Clear, madam. Sorry aku orang macam ni kalau ada anak-anak Tapi tak apalah, bukan madam tak suka anak-anak. Cuma madam serabut lah nak mengajar pasang handphone tepi kuat-kuat. Tadi lagi lah duduk depan pintu menyalak. Ya Allah. Okay. So, okay, yang kelima ni dia didakwa di mahkamah dan didapati bersalah. Lepas tu dia punya, apa orang kata, dia punya hukuman dia dipenjarakan, dijatuhkan hukuman tak lebih daripada setahun ataupun didenda lebih daripada 2,000. Maknanya kes dia banyak tu lah. Dapati bersalah. Dia sebenarnya kalau macam tu, dia tidak layak lagi untuk digugurkan dari menjadi ahli parlimen. Okay. So ini termaktub dalam perlembagaan artikel 48. Jika dia dapati bersalah dan tidak menerima pengampunan, dia tidak boleh menjadi ahli parlimen. Dan yang seterusnya, he has voluntarily acquired citizenship of other countries. Okay. So maksudnya kita sebagai rakyat Malaysia, kita sebenarnya tidak boleh ada kewarganegaraan lain. Kalau tak, kita tidak boleh macam ada dua kewarganegaraan, orang Malaysia dan orang Australia, tak boleh. Kalau ahli parlimen ni secara sukarela, okay, mendapatkan kewarganegaraan negara lain, dia pun terlucut daripada menjadi ahli parlimen Malaysia. Okay, itu situasi di Malaysia. Okay, di negara lain mungkin berbeza-beza. So kamu kena ingatlah ada 6 cara bagaimana seseorang ahli parlimen tu boleh gugur daripada menjadi wakil rakyat lah. Okay, so now kita pergi kepada types of forms of legislature. Okay, the form of legislature depend on the way how they are organized. Okay, so legislature ni dia bergantung kepada bagaimana ianya disusun lah. Okay, so kalau ada satu je dewan, kita panggil dia unicameral. Okay, satu. Okay, jika dia ada dua dewan macam kita, ianya akan dikenali sebagai bicameral. Okay, so dua dewan adalah bicameral. Okay, so kita tengok macam mana sistem negara kita. Dah tentulah bicameral sebab kita dewan negara dan dewan rakyat. So kita fahami dulu one chamber, satu rumah atau satu bilik ataupun or unicameral system. Okay, this system exists when there is only one house or chamber in the legislative body. Okay, sistem ini wujud jika dia ada satu saja rumah ataupun chamber lah orang panggil kan, dalam badan pembuat undang-undang dia. Okay, kat Malaysia ada ke tak kelas? Madam nak tanya. Kat Malaysia ada ke? Kita one chamber or two chambers? Two chambers. Okey, betul. Tapi itu di peringkat parlimen ya. Kalau dekat kerajaan negeri pun ada persidangan, kita ada one chamber. Kalau kerajaan negeri, adun satu chamber saja. Kalau kat kerajaan pusat ataupun parlimen, two chambers. Okay, so kita ada dua-dua lah. So negara yang mengamalkan one chamber ni adalah seperti Norway, Bangladesh, New Zealand, Finland and Denmark. Dia tak ada macam kita, dia just ada satu house saja. Okay, so advantagesnya. Okay, apa kebaikannya hanya ada satu rumah saja? Yang pertama sekali, it allows speedy action. Lebih cepatlah. Okay, sebab kalau macam kita ada dua rumah, tanya Dewan Rakyat. Lepas tu Dewan Rakyat dah clear, kena tanya pula Dewan Negara. So, double. Betul tak? So, untuk unicameral, it's more speed lah. Okay. And then number 2, allows clarity of the responsibility of the cabinet in the parliamentary system of government. Okay. So yang ni orang kata tanggungjawab lebih jelas sebab dia ada satu saja dewan. So orang faham ini adalah badan pembuat undang-undang dan dia je yang kontrol bagaimana undang-undang tu terjadi. Satu dewan saja. Okay. Kebaikan yang ketiga, reduce duplication and confusion of responsibility relating to legislation. Okay, ini maknanya mengurangkan
penggandaan lah orang kata ataupun kekeliruan berkaitan dengan legislation. Because if they are two houses, mesti ada konflik. Maybe orang kata maybe lower house setuju, upper house pula tak setuju. Jadi maknanya kurang sikit kekeliruan kalau hanya ada satu dewan. Okay, yang keempat, reduce conflict between upper and lower houses. Okay, as the prestige and quality of legislators. So maknanya sometimes bergaduh-gaduh, okay, antara upper house dengan lower house. Alah, kalau kat Malaysia ni jangan kata upper and lower bergaduh. Dalam lower sendiri suka bergaduh-gaduh. So ini sebenarnya boleh menjejaskan prestige dan kualiti pembuat undang-undang tu. Betul tak? Pernah kamu dengar tak orang kata parlimen macam zoo? Ada dengar tak? Ada dengar tak kelas? Ada orang dengar kan? Sebab apa? Sebab kita nampak dia orang bergaduh-gaduh. So kalau banyak lagi dewan bagi dia orang lagi nampak bergaduh-gaduh, lagilah macam rakyat macam tak ada prestige lah, nampak macam orang tak betul. Maka tak betul macam yalah kalau kita bergaduh-gaduh depan rakyat pun macam Allah akan itulah. Dan yang kelima, kebaikan mempunyai mengamalkan unicameral system ni adalah it is less expensive and faster in the decision making lah. Okay. So maknanya lebih cepat lah untuk membuat sesuatu membuat keputusan lah. Okay, yang seterusnya. Keburukan dia. It could not persist for long because at present the bicameral system is widely adopted. Okay, sebenarnya sistem macam ni tidak boleh bertahan lama sebab sekarang ni memang bicameral system. Kita tak nak undang-undang hanya dibuat oleh sekelompok orang. Kita nak undang-undang dibuat oleh ramai orang sebab kita nak undang-undang yang lebih adil lah. Okay. So yang kedua, may cause difficulties to make decision when members of house do not keep in harmony with popular opinion. Okay. So kadang-kadang agak susah untuk membuat keputusan kerana dia tidak, orang kata, mungkin keputusan yang dia bakal buat tu tidak sama dengan popular opinion. Dia cakap pasal popular opinion ni macam apa yang rakyat nak lah, population. Popular opinion ni maksudnya opinion daripada kebanyakan orang. So dia buat and then dia rasa orang suka dengan undang-undang yang dia buat tu. Padahal orang tak suka. Itu keburukan dia. Okay. Yang ketiga, absence of highly intelligent discussion and criticism. So dia adalah satu dewan. Dia sekelompok. Okay. So bila dia sekelompok and then dia buat undang-undang, dia bincang and dia tak ada satu lagi kelompok yang nak kritik dia. So dia pun rasa betul. Okay, bila dia rasa betul, maknanya orang kata kuranglah discussion yang bernas. Okay, kritikan yang bernas. So nanti apa akan jadi? Siapa pula baru masuk tu Apa yang akan jadi? So nanti dia akan, orang kata, orang akan kata macam tak berkualiti lah. Okay. There is no balancing of authority because all lawmaking were concentrated at single center. So tidak akan ada keseimbangan kuasa kerana semua lawmaking diletakkan pada satu saja. So bila letak pada satu saja nampak macam apa? Macam macam dia je buat. So macam kita tak nak macam ni. Kita tak nak hanya satu saja badan. Sebab kita takut undang-undang yang dibuat ni shock sendiri. Okay. Shock sendiri ni maksudnya dia macam dia buat tapi rakyat sebenarnya tak sukalah. Dan James Bryce pula dia cakap keburukan one chamber ni adalah ada kecenderungan persidangan tu jadi hateful, tak disukai, bersifat menindas dan corrupt. Okay, so sebab tak ada orang nak check, so dia buat sendiri-sendiri. Alright. Korang dengar ke anak madam nangis ke tak dengar? Dengar ke tak? Dengar tak Usul? Dengar ke tak? Tak dengar? Tak. Tak dengar ke tak dengar sangat? Tak dengar ke tak dengar sangat? Tak dengar. Okey lah. Madam dengar Yang dia sangat serabut tapi tak apalah. Okey. Okey, kita bagi pada two chambers or bicameral system pula. Bicameral system exists when the legislature is organized into two houses or chambers, lower house and upper house. Okey, apabila badan pembuat undang-undang ni terbagi kepada dua, iaitu
hak-hak macam yang kita sedang amalkan ni lah. Okay, lower house and upper house. Okay, kalau upper house kat negara kita dikenali sebagai Dewan Negara. Ada negara lain dipanggil Council of States, House of Lords, Senate, okay, Rajya Sabha, okay. Tapi kalau untuk lower house mungkin dikenali dengan nama-nama yang macam ni lah. Dewan Rakyat, House of Commons, House of Representatives, House of People, Lok Sabha, okay. So Malaysia, Canada, India and the US and Britain adalah negara-negara yang mempunyai ataupun mengamalkan sistem dua dewan ni. Okey, apa yang bagusnya? Okey. Ya Allah. Alah menangis, anak tak boleh nak ditegur. Pertama sekali yang bagusnya provides a check on hasty and ill-considered legislation. Okey, maksudnya dia boleh menyediakan satu perundangan. Dia akan cek semula perundangan yang mungkin dibuat secara tergesa-gesa, secara sembrono ataupun tidak dibuat secara teliti. Itu maknanya kalau satu dewan ni dia tengok secara tak teliti, kita harapkan satu dewan lagi tu boleh melihat dengan lebih teliti. So that the law yang dikeluarkan berkualiti. Itu maksudnya. Sebenarnya ada dua badan yang check, so of course lah lebih berkualiti. Okay. Yang kedua, can avoid the concentration of powers. Okay. Boleh avoid ataupun mengelakkan pemusatan kuasa. Pemusatan kuasa ni maknanya tak naklah conquer satu je dewan conquer macam yang tadi tu. Okay. And then yang ketiga kebaikan dia, ensure better decision check by more experienced body. Okay. Memastikan keputusan yang lebih baik kerana ianya disemak oleh badan yang lebih berpengalaman. Okay. Upper house dianggap sebagai dewan yang lebih berpengalaman sebab yang Dewan Rakyat tu dia masuk sebab apa? Dia jadi ahli parlimen kerana dia diundi oleh rakyat. Dia popular. Tapi upper house dipilih oleh kerajaan dan juga apabila dia dipilih oleh kerajaan bermaksud dia dipilih atas dasar dia ni dah berpengalaman dalam bidang dia. So kita katakan dia lebih berpengalaman dan dia boleh check undang-undang yang bakal dibuat tu. Yang keempat, provide a convenient means of giving representation to different classes and interests. Menyediakan satu kaedah yang lebih mudah untuk kita memastikan setiap kelas, setiap orang dalam negara tu diwakili. Contohnya, dekat senator, dia ada, dekat Dewan Negara, dia ada juga macam untuk artis, untuk ahli sukan, untuk orang dalam bidang pendidikan. So setiap kelas ataupun setiap kelompok orang, kluster orang dalam negara ni ada wakilnya. Alright. And then juga memastikan minority dan juga professional and then vocational interest diwakili. Sebab benda-benda macam ni kadang-kadang tak dapat nak diwakili kat Dewan Rakyat. Because Dewan Rakyat ni orang tak pilih orang ni cerdik. Orang pada asal dia popular, orang lantik je dia. So dekat senator ni setiap orang yang ada kepakaran yang tersendiri dilantik. So lah. Kan? Alright. Apa keburukan mengamalkan two houses ni? Ada kritikan yang menganggap rumah yang kedua ni macam penambahan yang dibuat-buat lah. Macam orang kata menyemak lah, clumsy kan. Which prevents or delays the necessary and urgent decision. So ianya menyebabkan ianya orang kata keputusan yang sepatutnya boleh dibuat secara serta-merta tidak boleh dibuat sebab ada dua dewan. Itu keburukan dia lah. Yang keduanya, menganggap second chamber ni adalah sebagai pemusnah kepada solidarity ni, orang kata unity lah, perpaduan negara. Menyebabkan deadlocks ni maknanya orang kata jalan buntu and friction, konflik lah antara orang-orang ni. Sebab terlalu banyak sangat wakil sampai kita jadi berpecah-pecah. Macam kita lah banyak sangat parti politik sampai negara kita berpecah-pecah. Macam tu. And then keburukan yang ketiga, second chamber
two chambers ni adalah menyebabkan kerja jadi berganda-ganda dan akhirnya delay lagi dalam membuat keputusan. Dan ianya juga adalah satu sistem yang expensive. As we know, each one of the ahli parlimen, senator pun dia ada gaji dan allowance yang sangat tinggi ya. Kalau parlimen 26,000 seorang gaji. Kamu darab dengan 222 orang. And then kalau cuba kita tengok kalau untuk senator. Tengok madam, selak lah madam. Apa? Google kenapa aku sakit gigi. How much salary of senator in Malaysia? Okay. Gaji senator ya. Berapa? Tadi yang tu minta tahulah. Okay, kalau senat 11,000. 11,000 ni tak silap madam tak campur allowance apa benda lagi tau. Okay. So Allah lah Syed Saddiq pula. Sinilah kita tengok sikit. Okay, 11,000 House of Representative 16,000. Ini basic tau. Tak termasuk dengan mereka punya allowance lain. Sebab mak saudara madam pun Dewan Rakyat. So dia cakap 26,000. So maybe lah Dewan Negara termasuk allowance berapa belas ribu. So kamu darab lah. Okay, kamu darab. Okay, ini pula gaji-gaji Perdana Menteri 22,000 lebih. Tambah dengan 26,000 tadi sebab dia kan ahli parlimen juga kan. So inilah gaji-gaji. Ini Perdana Menteri tak apalah itu eksekutif. Yang ni members of parliament ni. Okay. So bayangkan sistem ni sangat mahal. And then tak silap madam, ahli parlimen juga ada allowance jika mereka pergi bersidang parlimen. Alright. So of course it is an expensive system. Okay. So ni kamu boleh tengok lah sedikit sebanyak perbezaan dia ataupun orang kata secara ringkas ni lah. Okay. Unicameral kebaikan dia, keburukan dia. Okay, benda yang sama jugalah yang macam Madam cakap tadi. Okay, ciri dia. Ni maknanya dia ni balik lah. Kebaikan dan keburukan by AC Kapoor. Okay. Differences between upper house and lower house in the US, Britain and ni. Oh Allah, banyak kurang. Okay. Okay, Madam akan terangkan satu persatu. Madam rasa Madam nak berpindah ke lain sebab semakin kuat suara usuk. So, Madam akan pindah ke, itulah marilah tour ke rumah Madam ni. Macam basah je kan, ke pondok Madam yang jarang-jarang Madam naik ni. Allah, motor. Allah, susahnya lah. Sorry lah kamu semua terpaksa mendengar. Clear tak suara Madam? Clear kan? Clear, madam. Orang macam ni lah, ada anak kecil Nak sangat suka mengamuk lah anak dia. Siap basah korang. Sekadar kursi kecil sini. Okay, sorry. Dia dengar lagi, tak apalah. Okay. Clear tak nampak madam? Clear, madam. Sorry korang minta maaf tak apa ke? Macam tak profesional pula. Okay. Tak apalah ya. Okey, Dewan Negara mana cerita kalau kat Malaysia Dewan Negara. Kamu nak tak jadi, kamu pernah tak terfikir kamu menjadi salah seorang daripada wakil rakyat ni? Pernah tak kamu bermimpi untuk jadi salah seorang wakil rakyat? Pernah. Pernah. Madam pun masa kecil orang tanya jadi apa Perdana Menteri kononnya kan. Sebab konon rasanya gaji banyak, itu je pemikiran kita. Dia punya kebebanan kerja, kita tak fikir pula kan nak menjawab semua. Okay. So di Malaysia kita ada Dewan Negara iaitu Senat dan Dewan Rakyat House of Representative. Dewan Negara ni macam mana cakap 70 orang ahli. Ini benda-benda dah cakap dah. Dan kalau Dewan Rakyat kita ada 222 ahli. Okay, kualiti dia. Macam mana nak jadi ahli Dewan Negara kamu nak jadi tadi kan? Okey, adalah seseorang yang dia telah ada satu sumbangan kepada orang awam yang sangat-sangat excellent, especially in terms of kepentingan, profesional dia, racial representative dia. So sebab tu tak silap madam, kita punya VC VC yang dulu zaman madam dulu dia jadi senator because he was very good
in apa orang kata university lah, in managing UiTM. So jadi senator. Okay. So untuk pilihan untuk Dewan Rakyat pula, dia memenangi pilihan raya setiap 5 tahun. Ini senang. So it means that kalau kamu ni orang suka, tak perlulah kamu ada sumbangan apa pun. Macam Syed Saddiq kan. Siapa kenal je sebelum ni dia kan. Tapi orang suka dia berkempen. So orang pun mengundi dia and dia dapat majoriti, dia pun layaklah menjadi ahli parlimen. Okay. Okay, so macam yang cakap tadi lah, tidak menyalahi mana-mana yang artikel 48 tadi, mestilah berumur 30 tahun ke atas. And then untuk yang ni 18 tahun pun dah boleh jadi wakil rakyat. Okay. Asalkan ada orang mengundi kamu dapat undian. Okay, kalau kat British kita panggil House of Lords and House of Commons. Okay. So ini tak pernah ditanya pun. Okay, tapi kalau kamu nak tahu sikit-sikit, bolehlah kamu baca. So ini media letakkan lah supaya kamu faham. Tapi basically orang panggil upper house dekat British, House of Lords. And then kalau lower house, House of Commons. Okay. And then kita pergi kepada American pula. Okay, dia ada Senate dan House of Representative. Okay, so dia kat sana besar kan, negara dia ada 100 ahli. Okay, ada 2 senators, dia ada 50 negeri and then darat setiap 2 orang dan dipilih oleh rakyat juga. Okay. Okay, mestilah tidak memegang apa-apa jawatan lah, at least berumur 30 tahun dan paling tidak pun dah 9 tahun menjadi warga negara US. Kat sana kalau House of Representative, kalau kita 222, mereka ada 435. Okay. Okay, 2 tahun. Okay, dipilih oleh rakyat. Okay. So lebih kurang macam kita jugalah. Okay, tapi committee system ni tak payahlah. Okay. Alright. Kita pergi kepada bagaimana cara-cara untuk membuat undang-undang ataupun meminda perlembagaan Malaysian style. Okay. So, bila nak buat undang-undang, kamu ingat buat undang-undang sesaja datang parlimen cakap je. No, they have prepare. Okay, so bila mereka prepare, so sebelum nak buat undang-undang tu, tak boleh buat secara sembrono ya. Ada beberapa step yang perlu diambil. Okay, so pertama sekali, determine the acts or policy to be enacted in the bill with prior advice from the Attorney General Office. Okay, mengenal pasti okay, apa-apa akta atau polisi yang perlu dipinda dan mengambil nasihat daripada peguam negara. Okay, peguam negara bukan suka-suka hati je. Nak rasa nak introduce ni lah, tak boleh. Kena mengambil nasihat. Okay. The acts or policy presented to the ministers. Okay, akta-akta atau polisi tu mestilah dipresent dulu kepada kementerian yang berkaitan. Okay, dan pemberitahuan mestilah dibuat dekat kedua-dua house. House of Senate dengan juga House of Representative, okay, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. The bill is printed. Okay, dan bill itu mestilah dicetak dan diagihkan kepada semua ahli parlimen supaya tahu dan study dulu sebelum perkara itu dibawa. So basically, a bill ataupun satu-satu rang undang-undang tu akan goes kepada 4 stages. Okay, 4 iaitu first reading. Yang masa ni bill hanyalah dibaca. Okay, so maknanya kita nak buat undi 18. Katakan macam tu. Okay. So pada stage ni macam apa benda tu diprint dan dihantar, tapi cuma baca tajuk sajalah. Pembacaan kali pertama, pembacaan kali kedua, macam tu. Yang kedua second reading. Bila pembacaan kali kedua
ahli Dewan Rakyat ni mula mendebatkan secara serius lah. Maksudnya tanyalah apa pembangkang, tanya kerajaan balas. Macam itulah. Jika diterima, okey, ianya akan diluluskan untuk akan pergi pula kepada Committee of the House. Committee of the House ni macam katakan kalau ahli parlimen dah setuju, okey, ahli parlimen ni kamu kena faham, dia ada kelayakan yang berbeza yang mungkin tak ada kena-mengena dengan orang kata rang undang-undang yang dibahaskan tu. So kita ada satu a committee of house, okey, yang akan melihat dengan lebih dekat lagi undang-undang tu. Okey, so jika ada apa-apa yang perlu diubah ke apa, kat sinilah. Okey. So jika report tu di-approve, okey, ianya akan dihantar ataupun pergi ke third reading, pembacaan yang ketiga. Okey, kat sini debate akan didebatekan juga, tetapi orang kata amendment may be put to vote. Okay. And then the House then either passes or defeats the bill. Okay, so kat sinilah akan diundi. Maknanya nak menentukan sama ada ianya boleh dipersetujui ataupun tak. Okay, and then bila katakan kalau dia start dengan Dewan Negara dah settle, pergi pada Dewan Rakyat. Tapi kalau Dewan Rakyat dah set, kalau dia start dengan Dewan Rakyat, pergi pada Dewan Negara. Itu yang other house. When a bill, tu yang dia kata duplication tu. When a bill has passed one house, it is sent to other house. Bila dah settle satu dewan, pergi kat dewan lain. Okay, katakan macam ada perubahan sikit, pergi balik dekat dewan yang mula-mula tadi. Macam itulah. So dia macam memang sangat lama lah. Itulah orang kata agak delay sekali. Tapi berkualiti sebab dia tengok tapi lambat lah. Okay. So bila dah kedua-dua rumah ni dah setuju, ianya akan dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk Royal Assent. Royal Assent ni maksudnya keizinan Agong lah. Okay. So rang undang-undang tu akan menjadi undang-undang apabila dipublishkan. Okay, dicetak dan bila dah dicetak letak dalam buku, so kita beritahu rakyat, masa itulah undang-undang itu akan berkuat kuasa. Right? Okay, so ini adalah procedure for making federal laws. Okay, so diceritakan dengan jelas dalam artikel 66 hingga 68 lah. Okay, so this is how passed by Dewan Negara, passed Dewan Rakyat. So last kali assented by the and then Undang-Undang Malaysia. Cop mohon ni mahal. Okay, so ketika nampak ni, ini menarik ya. Ketika darurat, emergency, yang di-Pertuan Agong boleh membuat undang-undang kan. Masa darurat mana boleh nak bersidang parlimen macam baru ni kan. Okay, so semasa darurat, undang-undang boleh terus dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong saja. Alright. Dan terus sebab ini kita akan tengok kepada emergency, kuasa-kuasa semasa darurat. So apakah masalah yang dihadapi semasa rang undang-undang didebatkan di parlimen? Yang pertama sekali, hostility from the opposition. Itu yang kamu tengok yang bergaduh tu. Bila kerajaan cadangkan, pembangkang akan sentiasa membangkang. Nama pun pembangkang kan. So it's not that smooth. Okay, sebab ada juga mencapai sebulat suara ke apa kan. Okay, and then split within supporters. Dan bila berlakunya ni, nak kamu tengok sekarang parlimen terbuka kan. Kita boleh ikuti dari mana-mana channel pun. Okay, so ini sebenarnya akan split. Kamu tengoklah yang tu cakapnya, benda tu tak jadi lagi. Contohnya macam pasal bekas Perdana Menteri kan, Datuk Seri Najib Tun Razak yang minta 100 juta tu. So benda tu belum jadi lagi ke apa ke. Kita kat sini dah bergaduh-gaduh dah. Split within supporters. Ataupun ni sebenarnya supporters di kalangan mereka lah. Okay. And then outside opposition. Tekanan daripada pressure group. NGO. Okay. And then compromise not reached. Kata putus tak dicapai. Akhirnya kamu tahu tak berapa banyak undang-undang yang sebenarnya tak mencapai kata putus pun. Why? Because
deadlock tu tadi, jalan buntu, hak tu tak setuju dah lama undang-undang tu jadi kat situ. And then time delay, masa bertangguh-tangguh lah. Satu undang-undang tu kalau lower house pergi kat upper house, okay, so akan di-reconsider lah, okay. So orang kata terlalu lama, banyak masa yang perlu diambil untuk membuat satu undang-undang. Alright. So Meda rasa yang ni is not that perlu sangat, tak pernah masuk pun dalam final. Meda try lah untuk cover juga, but I think it's enough for today. Okay, kamu semua pun dah ni. Okay, Meda cover sikit yang ni lah. Okay. Okay, dalam Islamic political system, okay, terdapatnya syura. Syura ni dari perkataan mesyuarat lah. And then khalifah, khalifah ni macam Perdana Menteri lah, mesti consult dengan syura bila membuat keputusan. Dan syura ada kuasa, okay, untuk impeach the khalifah, okay. Legislative Assembly must have right to interpret and apply ijtihad which would then constitute the authoritative consensus of the community. So sebenarnya konsep legislatif yang diamalkan ni memang dah diamalkan dalam Islam. Sebab bila nak buat keputusan, Islam tidak menggalakkan membuat keputusan secara seorang-seorang yang tidak memikirkan ijma' ataupun community masyarakat. Okay. So insyaAllah lah apa yang kita amalkan sekarang ni selari dengan Islam lah. Okay. Muslim scholars conceive legislature in terms of the al-hal wal-aqd, the people who loose and bind and syura. Okay, kedua-dua institusi adalah the former is smaller in size than the latter. Okay. Okay, so kedua-dua badan ni, ini yang dulu-dululah al-hal wal al-aqd and syura ni. So kedua-dua badan ni orang kata mempunyai fungsi yang sangat-sangat penting dalam melantik khalifah. Okay. So that's chapter 3. Okay. So kalau kamu nak baca, kamu boleh baca lagi. Semua ada kan nota ni kan. So sebenarnya fakultatif apa semua tu dia dah terkeluar berselibas, tak silap madam. Madam still masukkan because I think maybe you can read. Okay. Nanti madam akan tanya RP, but for now kita stop dulu. And then madam harap semua dapat belajar lah chapter 3, and then of course my wish of good luck to all of you. Okay. So semua okay ke tu? Okey, madam. Tengok madam dengan hujan, okay, cuaca yang sejuk, buat kelas di pondok, okay, anak madam dah diam. Tapi itulah dia cabaran, okay. Madam percaya kalau kamu semua on kamera pun, on suara pun adik kan, mak ketuk sambal kat belakang, itulah cabaran ODL. But I think, so this is our semester keberapa dah ni kita ODL? Keempat kan? Tiga. Ketiga? Oh, sebab kamu tak masuk lagi masa tu So kamu adalah golongan yang tidak pernah masuk kampus. Maknanya tidak pernah orang kata belajar secara macam campus life Tak, madam. Ya, Tak, madam. Masuk college je. Ya, madam. College je. Sebenarnya seronok je belajar ODL ni sebab kalau pergi kelas pun kan lambat sampai. Ni okey lah depan komputer kan. Nanti pensyarah tutup pintu. Macam tu lah. Madam pernah dulu tutup pintu. Lepas tu madam ingatkan dah tutup. Punya budak boleh je buka. Satu kelas ketawa ke madam. Sabar tak jadi madam nak marah. Okey. Sebab kadang-kadang kena nunggu budak lah. Okey lah semua. Madam ucapkan good luck malam ni. Madam harap kamu boleh buat yang terbaik. Soalan tak susah pun. InsyaAllah boleh siap dalam masa sejam. Okey. True and false and multiple choice question only. Okay. Okay. Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada, madam. Okay. Good luck malam ni. Jangan lupa tak ambil attendance ya. Okey, madam. Okey, madam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Right. Thank you, madam.
Thank you, Madam. Alright.